Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio Televisyen Brunei kerana mengundang Jabatan Masyarakat untuk segmen tani pada pagi ini. Skrip ataupun tajuk ayat-ayat hikmat ini saya undang sengaja pilih sebab saya akan mengambil beberapa peribahasa ataupun petikan kata-kata individu yang dulu-dulu ataupun yang famous di kita ni. Kata-kata diorang tu boleh kita dijadikan sandaran ataupun peringatan. Betul. Untuk kita ni macam kita ni dengan manusia-manusia yang lain. Silaturahim tani dengan orang lain sama ada di sekolah, di pejabat, jiran tani sekalipun ataupun dengan keluarga sekali, which is yang paling penting, institusi paling penting, ataupun mengenali diri kita ni sendiri. Okay, jadinya itu saya permulaan yang pendek. Kalau boleh saya teruskan kepada tajuknya ni Silakan. Silakan. Ada beberapa ayat hikmat sini ni Nombor 1 daripada Carl Jung, seorang psikologis. Katanya, pertemuan dua manusia bagaikan pertukaran dua kimia atau bahan. Sekiranya ada reaksi, kedua-duanya akan berubah. Ini kalau kita fikirkan macam yang bercinta ada jonik. Okey, kalau dua orang bertamu macam like mata bertentang mata itu ni ada perubahan. Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, lurus. Pengalaman sudah tu. Jadinya, tapi banyak lagi kalau kita ni fikirkan macam ayat petikan ayatnya. Kalau sekiranya dua orang bertamu, ngam indah ngam, ada reaksi tu. Sama je macam kalau air tadi taruh dengan batu, mana ada reaksi. Kita ni air dengan bahan atau kimia yang lain, minyak ke apa, mesti ada pertukaran perubahan di sana. Jadi maksudnya suka ataupun sebaliknya pasti ada reaksi di sana. Reaksi tindak balas Tindak balas sama ada yang bagus ataupun yang tidak bagus. Nombor 2, seorang psikologis dan ahli falsafah, William James. Apabila individu itu menghadapi konflik dengan seseorang, ada satu faktor yang boleh merosakkan hubungan tersebut atau menguatkannya. Faktor tersebut adalah sikap atau attitude. Okay? Kalau sekiranya di tempat kerja, ketua bahagian membagi kita ni banyak tugas. Okay? Kita ni boleh membuat, kita ni tidak boleh membuat. Tergantung kepada sikap kita ni. Kalau sikap kita ni sudah orang berdisiplin, bertanggungjawab, amanah dan sebagainya, kita ni akan membuat. Kalau kita ni rasa bosan ni sama je ni, dia je mencek ataupun malas tu aku buat disiring-siringkan sejarah file ataupun orang asal-asal sajalah atau buat sikit saja apakah atau berbalik kepada attitude kita ni sebagai seorang petugas, seorang pegawai kerajaan ataupun di pihak swasta ataupun bekerja sendiri. Sama je itu. Jadinya attitude kita ni melihat banyak sudut lah. Yang ketiga, peribahasa Sweden saya akan mengambil di sini jauh ni Okey. Semakin jauh. Ke Sweden kita ni, peribahasa Sweden mengatakan kegembiraan yang dikongsi adalah 2 kali ganda kegembiraan yang dirasa. Kesedihan yang dikongsi adalah separuh dari kesedihan yang dirasa. Kalau kita ni melihat sana, memang benar apa yang diperkatakan sini. Kalau kita ni happy, saya berkongsi sama kita pun turut happy tak? Dia banyak sedikit. Jadinya kita ni dua-dua rasa happy. Saya dapat kerja baru kah, saya dapat kereta baru kah dan sebagainya apa. Saya happy, saya kongsikan dari kita. Alah dan macam ni apa. Kita pun rasa happy. Sekurang-kurangnya. Kalau saya rasa sedih, saya kongsi dengan kita. Jadinya kita dapat pun merasakan kesedihan. Betul. Lurus. Okey. Jadinya bebanan perasaan sedih yang saya rasa tu apabila saya kongsi habis kita, bis kita dapat menolong mengurangkan walaupun orang mendengar kesian bandar just be a good listener lah good listener atau lending ear-nya orang jadinya itu dapat orang mengurangkannya. Dan maksud saya okey, ada je orang mendengar nyaman je rasa hatiku sikit. Selalunya macam tu, nyaman je rasa hatiku sikit. Okey, jadinya tu peribahasa Sweden tadi. Kalau boleh saya teruskan dengan siapa anda kenal Mahatma Gandhi, seorang aktivis. Katanya, tidak ada orang yang dapat melukakan hati saya melainkan saya sendiri. Macam mana tu? Taibs kita ni bidah. Tak kita lawa. Dengan bunga lagi kan? Itulah. Okey, contoh saja. Taibs kita ni lawah. Apa rasa bis kita? Tersinggung, jauh hati, berkecil hati. Dengan kata-kata yang saya ucapkan. Tapi saya adalah masa ni. Saya faham. Itu sebagai contoh saya. Sebagai contoh. Tapi walaupun kata-kata saya itu menyinggung atau menyakitkan hati kita, tapi terpulang pada bis kita untuk mengambil apa yang saya ucapkan itu. Kalaunya, lawa juta ikon ni. Biar teh.
Macam ni orang buat dia je lah. Think positif. Think positif. Barangkali ataupun benar taekwondo ni tai lama kali. Lah. Tapi kalau kita dibawa ke hati, ke jiwa orang mental, apa ini je berapanya? Kata so atau lurus ni katanya, ada orang dapat melukakan hati saya melainkan saya sendiri. So kalau kita rasa kita tersinggung benar-benar mental dengan apa yang saya ucapkan, bis kita yang menentukan, bis kita yang decide, bukan saya. Saya cakap saja. Oh, jadi maksudnya walaupun apa yang dilontarkan kata-kata yang mungkin agak kesat kepada kita, jadi tergantung pada diri kita bagaimana penerimaan kita. Sama ada ucapan atau ujaran itu positif atau negatif, sama juga. Kita ni yang decide. Kanya, bagus kerja Murah ni. Kita decide sama ada memang bagus ataupun kena ucapkan sesuatu biasa. Ataupun kena puji oleh bos. I must do better. Macam tu. So ni kalau kita akan orang ambong, kita pulang. Kalau kita akan improve, kita pulang juga. So kita sendiri yang decide. Jadi segalanya tergantung pada attitude kita, kepribadian kita ni ya. Dari mana kita ni melihat sesuatu benda tu. Ada banyak angle. Ada orang melihat positif saja walaupun kan ucap berat badan lah, kurangi deh. Gitu. Dia melihat, benar juga. So barangkali dia akan sadar dari sana. Kalau dulu apa badanku bukan badanmu, something macam tu. So atau sikap atau pemandangan seorang terhadap satu benda. Jadi sebetulnya di sini apa sebenarnya kegunaan dan juga kesannya kepada kita dengan ayat-ayat hikmah ini? Kerana kadang-kadang ayat hikmah ini walaupun ianya agak ringkas dan tapi padat, mempunyai makna yang tersendiri. Kadang-kadang kalau maknanya yang mendalam itu sukar untuk dipahami. Jadi apa kegunaannya ayat hikmah ini untuk petani? Ini untuk memperlihatkan kita ni masyarakat umum lah ataupun sebagai seorang individu, perhubungan kita ni atau kemampuan kita ni sebagai seorang manusia. Kadang macam yang saya cakapkan tadi, kadang-kadang kita ni melihat diri kita ni tu rendah ataupun orang low self atau jadinya dengan kita ni membaca atau apabila saya membaca saya mesti mesti saya pakai ni untuk RTB nanti. Jadinya apabila kita ni melihat ayat-ayat ini, ia bolehnya orang menaikkan semangat kita ni. Melihat benda-benda tu dari sudut yang lebih besar, bukan yang nyurang satu sudut saja, sudut yang sangat kecil lah. Jadi ini pun boleh kita dipakai untuk improve kita ni punya hubungan dengan manusia-manusia yang lain. Macam tadi kalau di pejabat macam mana, kalau dengan anak-anak kita ni ataupun suami atau isteri kita ni macam mana, dengan jiran kita ni macam mana. So kalau sekiranya saya ada beberapa orang kawannya time angusan ni kan, jiranku tu sebelah banyak menununya apa. Terpulang pada atau your attitude macam mana you can handle. Banyak cara boleh, menegur secara baik, menegur secara jahat boleh, menelpon pihak berkuasa boleh. Banyak. Kita ni ke dukun bomah untuk menganukan kediaman boleh juga. Terpulang pada kita ni, tapi apa at the end of the day apa yang kita ni dapat. Macam tu. Kadang-kadang ayat-ayat hikmat Andi banyak membantu kita daripada segi emosi dan juga sebagainya. Jadi mungkin ada tips daripada tuan ya. Usia berapakah manusia tu boleh disuntikkan, maksudnya pada anak-anak ya, yang kita ingin fokuskan adalah pada anak-anak. Usia berapa yang dapat kita kongsikan bersama, sebab kita sebagai orang tua ataupun penjaga lebih dekat ya bersama dengan anak-anak. Jadi usia berapa yang sesuai menurut tuan sendiri, silakan. The first 6 years atau peringkat 6 tahun permulaan seorang kanak-kanak is very boleh diterapkan. Sudah boleh diterapkan. It's very vital lah. Stages 6 tahun pertama stages ni, because di sana diorang mengenal macam mana diorang melihat. Walaupun diorang kanak-kanak, diorang melihat, diorang observe, diorang mendengar apa. Sebab tu diorang ni macamnya it's kain putih ni. Kain putih apabila kita ni saja dengan benda-benda baru ataupun perkataan sekalipun baru, diorang akan tahu. Tapi mesti kita ni mesti kita ni guide diorang ni dengan apa saja yang skill kita ni ada. Macam cara makan, cara berpakaian dan sebagainya. First 6 years ni is very important supaya diorang dapat diorang mengenal apa arti cinta. Cinta dengan kaum keluarga, cinta dengan Tuhan, dan sebagainya. Kadang-kadang kami di Jabatan Pengurusan Masyarakat melihat apabila anak itu dibesarkan dengan keadaan yang kurang kondusif. Lingkungannya dengan keganasan, dengan kurang memberi perhatian, betul, dengan masa yang kurang dianukan oleh indung apa. Jadinya ani boleh nyorang mana bapa aku nada. Fine.
ia akan membesar macam indah bawa bapa pulang. Yeah. Tapi bandarnya ada bapa. Tapi kerana bapa atau mamanya tu kurang memberi perhatian dan masa untuk anak ini, jadinya ia membesar macam sebagai seorang diri. Yeah. Independen. Yeah. Ia tidak akan meminta pertolongan orang lain, ia akan bergerak dengan sendirinya. Yeah. Satu, kita ni melihat positif, bagus. Tapi dua, siapa yang punya support system itu. Yeah. Macam itulah kita ni boleh rangkumkanlah. Mungkin Atul ialah sebagai yang telah pun punya anak-anak, ya, mungkin tuan juga kadang-kadang tadi ada mendapati sebagian anak-anak tadi yang terlalu bijak, terlalu pintar. Kadang-kadang semalam bapa cakap dia je dapatnya, sebab babah ada cakapnya Anin dah baik, dan ditanya oleh anak tu kenapa yang dah baik. Kan kadang-kadang ingin tahu, ya, naluri kadang-kadang ingin mengetahui. Akan ditanya, akan dikupas satu persatu. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa dia boleh? Tapi tiba-tiba sebagai orang tua ataupun indung, tiba-tiba melakukan perkara yang kita ni katakan semalam dah baik. Jadi kanak-kanak, jadi sana jelas bahawa kanak-kanak sebetulnya mendengar akan ayat-ayat hikmat tersebut. Ya? Mendengar dan melihat tu. Mendengar dan melihat. Saya punya anak buah juga, apabila saya cakap ni, why ni, kita explain tu. Why ni, kita ni explain. Tapi sampai ada satu peringkat macam tadi, apakah di explain lagi ya? Macam nadakan di explain lagi bah. Ia nang macam tu sudah. So ani ikut kemampuan ibu bapa kita ni. Di sini tah pendidikan sebagai suami isteri itu penting. Komunikasi dengan anak-anak itu penting. Dan tadi macamnya lurusnya kita tadi tu, kita ni jangan buat aneh. Kenapa? Tadi dia beritahu. Jangan tahu mengajar sahaja. Ia akan ada question mark di sana. Macam atau melihat bapanya melihat sekiranya membuang sampah di luar kereta lah. Jangan buang sampah lah. Ya, membuang sigop ke apa kan, arah jalan raya tu macam bapa mau buat macam mana? Jangan fikir anak kita ni tu dia melihat atau dia tahu. Diorang tu pintar je tu sebenarnya. Alhamdulillah ya. Itu dia dengan apa yang kita dapat dibawakan dalam segmen pembangunan masyarakat. Ayat hikmah ini memang banyak kegunaan untuk kita, kehidupan harian kita dan juga rutin harian kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Mulia Haji Khairul Arifin bin Haji Abdul Haji, iaitu selaku pegawai kaunseling, dengan penjelasan sebentar tadi. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan kita, kerana dengan kata-kata hikmah ini banyak memberikan kesan yang positif kepada kita, walaupun ia agak mendalam, tapi ianya amat baik kita praktikkan dalam kehidupan. Dan juga menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga orang sekeliling kita. Baik, nampaknya kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Sama-sama.